Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saya semua? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini saya bersiaran bersiaran secara live di tempat sahabat saya. Saya bersama-sama dengan saya saudara Muhammad Hafiz Muhammad Nafi. Apa khabar Hafiz? Alhamdulillah baik. Ini calon Exco Pemuda UMNO Malaysia saya. Dia mengundang saya datang ke pejabat dia. Apa khabar Puan Nuri Arsyad? Zamuri LC, malam ni kita tengok yang bukan kata tak ada buat anda UMNO ni dark, tall and handsome. Ini light, tall and handsome. Saya Muhammad Hafiz Nafiah. Baik, sebelum saya seperti biasa saya harus membuka pencerahan saya sampai malam. Mesti saya memberitahu apa perkembangan negara kita saya. Hari ini adalah hari Rabu. Saya tanggal 8 Mac 2023 merupakan hari yang ke-1085 saya. Selamat mensyarul kita hafiz Al-Quran. Baik, saya ini rupanya hari ini sudah 1085 hari negara kita dilanda oleh virus corona. Dan dari laporan sahabat saya, Saudara Jamil Idris, dia mengatakan bahawa pagi tadi dihantar jumlah jangkitan semalam meningkat sedikit. Daripada kemarin 188. Jadi semalam ada 226 jangkitan. Alhamdulillah, bagaimanapun tiada kematian. Saya lihat 7 negeri meningkat, iaitu 7 negeri yang meningkat dan susut di 4 buah negeri sekarang. Dan dalam waktu yang sama, Saudara Bahari, Saudara Rubidin, Salam, Fazil Yop, sementara Johor kekal 13 jangkitan, Putrajaya kekal 6 jangkitan, Perlis sifat di Selangor nampak gayanya susut daripada 76 pada 52. Jadi itulah saya 7 negeri meningkat dan 4 negeri susut. Jadi saya harap teman-teman semua pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Kalau menaiki kenderaan awam, gunakanlah pelitup muka saya. Hari ini jangan risau, saya tak ada e-commerce sebab bila datang bertandang sebab pejabat kawan-kawan saya tidak ada e-commerce. Tapi jangan lupa saya yang ini kena. Sebab ini adalah naluri kehidupan saya. Dan naluri kehidupan kita ini kita jadikan ia sebagai ilmu. Saya Saudara Hashim Fadil, Saudara Kamisan, perpaduan di gelang patah saya. Gelang patah Saudara Kamisan dalam dia kata gelang patah cerah. Jadi saya sebenarnya Islam itu untuk diamalkan. Saya bukan untuk dislogankan. Islam juga untuk ditegakkan dalam realiti masa kini. Bukan hanya untuk dikenang sebagai nostalgia masa silam. Islam perlu keluar dari kandang orang salah yang terpaksa menjawab berbagai dakwaan dan mencabar musuh yang selama ini mempersedekannya. Namun, jawapan terbaik adalah tindakan, bukan lisan. Bukan hanya bercakap saya, mesti bertindak, bukan lisan. Dan malahan tindakan yang paling besar ialah kita memperlihatkan akhlak yang baik. Kita harus memerangi musuh dengan senjata kasih sayang. Dengan kasih sayang kita bukan saja menawan fikiran, tapi yang penting kita dapat menawan hati mereka. Itu yang penting. Islam itu adalah perdamaian. Kita berdamai, kita berbaik. Sebab itu saya tak menggalakkan anda untuk bermusuh sama kita. Islam tidak perlu disesuaikan mengikut zaman, dan Islam itu memang sesuai untuk sepanjang zaman. Ingat ini peringatan saya. Dan sebelum itu saya santuni juga mudahlah kata kiriman mantan Ketua Menteri Sabah, itu Tan Sri Osusuka. Katanya marah itu ibarat binatang buas. Jika pemiliknya melepaskan amarah itu, ia akan memakan dirinya sendiri. Adapun syahwat itu ibarat api. Jika memilih syahwat itu bagai menyalakannya, ia pasti mulai membakar diri kita sendiri. Ingat terima kasih saudara Tan Sri Osu atas kiriman kata yang bagi saya cukup berarti. Dan saya harus ingatkan anda dan juga pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang kalau pimpinan negara berbelanja wang tanpa had, maka negara boleh muflis. Ingat hari ini adalah hari yang ke-91. Tinggal 9 hari lagi
wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat. Sudah 91 hari dan kita menanti lagi 9 hari untuk countdown jumlah 1 hari, barulah kita tahu sejauh mana kejayaan atau kegagalan kerajaan perpaduan saudara. Dalam waktu yang sama jangan lupa saudara, tinggal 16 hari. Kita menanti hadirnya lambaian Ramadan saudara. Dalam waktu yang sama saya rasa saya saja ruangan saya ada pantun. Pantun ini bukan saya punya buat, ini pantun kiriman sahabat saya Pak Nazir daripada Perlis. Kata Pak Nazir, atas pangkin letak papaya, merebus kerang, goreng tahu. Dulu miskin, tertiba kaya, tentu orang ingin tahu. Ini yang berlaku sekarang. Saya tak bercakap apa, ini Pak Nazir yang beri komen ataupun inilah kita orang Melayu kita ni bahasa kita penuh dengan kiasan. Tambah Pak Nazir lagi, ke pasar Kimanis membeli ladu. Ladu ini adalah sejenis kuih saudara. Itu saya suka Pak Nazir lagi penjelasan ladu itu sejenis kuih. Ke pasar Kimanis membeli ladu sama ketupat siap dibelah. Bicara janji manis bak madu, apabila dituntut beribu helah. Ini kita nak tengok ni. Hari ke-100. Jadi apa khabar Saudara Hafiz? Baik. Saya mengharapkan anda, Saudara Hafiz juga adalah merupakan calon Esko Pemuda UMNO Malaysia. Sekarang ni saya tinggal dulu 2 hari lagi kan? 3 hari. 3 hari lagi. Orang yang jalan kita tahu lah. Dari Esko Pemuda UMNO Malaysia, beliau juga merupakan kuasa Pemuda UMNO bahagian Sungai Buloh. Ini tempat dark, tall and handsome. Ini pun saya punya bukan dark, tall and handsome. It's a white, tall and handsome. Hafiz, boleh sekarang nak cakap apa-apa pada kawan sebelum kita berbicara malam ini? Banyak cerita nak cakap ni. Sila dia, Hafiz. Betul. Saya percaya Datuk Amir Ijaz ni ramailah orang UMNO yang tengok tu. Jadi saya mohon kepada seluruh perwakilan di seluruh negara, perwakilan pemuda di seluruh negara, di seluruh bahagian di dalam Malaysia ni ada 161 bahagian. Jadi saya merayulah dengan mudah ini bagi saya peluang untuk menjawab jawatan sebagai Esko Pergerakan Pemuda UMNO ni peringkat pusat. Matlamat saya bukan jenis pemimpin yang retorik tu. Saya jenis pemimpin yang jujur. Kita sekarang ni dinamika politik kita berbeza di mana kita kena bersikap jujur dengan semua orang, termasuklah ahli-ahli akaunti kita. Saya hanya ada satu tekad dan juga satu matlamat saja tu. Sebab setelah saya kaji-kaji, setelah saya solat istiqalah, saya fikir-fikir balik apa yang saya nak offer kepada pemuda itu. Last kali saya kata, saya kaji-kaji masalah pemuda ni adalah kita kalah sejak pada PRU 14, kita kalah saluran 456. PRU 15 pun sama, kita kalah saluran 456. Jadi orang muda tak bersama dengan kita. Jadi tekad saya hanya satu, untuk mengembalikan kepercayaan orang muda, baik di dalam parti atau atas pagar atau bukan berparti, kepada UMNO. Saya itu tekad calon Esko Pemuda yang juga merupakan kuasa Pemuda UMNO bagi Sungai Buloh. Tapi setelah saya ini berterusan seperti biasa, saya harus melaporkan juga. Rupanya hari ini Jabatan Meteorologi Malaysia melaporkan bahawa dia meramalkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang bakal melanda di beberapa kawasan di ibu negara, di Kuala Lumpur, di Putrajaya, di Kedah, di Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Sabah dan Sarawak sehingga lewat petang besok. Jadi di Kedah melibatkan daerah Kulim, Bandar Baru. Sementara di Perak melibatkan daerah Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Pulau Kangsok, Kinta, Kampar dan Batang Padat. Dalam waktu yang sama, Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman Facebooknya turut meramalkan cuaca semikian melanda di Jerantut, di Pahang, di Marat, Bera. Manakala di Selangor, Babikan, Selangor, itu di Kelang, Gombak, Taling, Pulau Langat dan Sepang. Di Negeri Sembilan, kawasannya Jemput, di Johor, Babikan, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Teman-teman di Johor, mungkin cuaca dah surut sikit banjir di Johor, tapi berhati-hati kerana di Kota Tinggi dan Johor Bahru diramalkan berlaku balik hujan lebat dan risau petir. Begitu juga di Sarawak, membabikan Kuching, itu Bau dan Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu dan Mukah. Selain itu Kapit, Bintulu, banyak ni Sarawak yang di Miri dan Marudi serta di Limbang. Manakala di Sabah, membabikan kawasan pedalaman di Cambunan dan pantai barat itu Papar, Kutatan, Penampang dan Kota Kinabalu.
Itu keadaan sekarang, saudara. Ramalan kaji cuaca yang diramal Jabatan Kaji Cuaca. Saudara, suara saya okey ke saudara? Sila bagi tahu. Saya saudara Nur Maria, saudara Fuad Rahman, saudara Ma'arif. Saudara, dalam keadaan sekarang ni nak suruh pakai pula dah. Kadang-kadang admin saya ni mengada-ngada katanya ada orang ni. Maklumlah saya ni bukannya pakar sangat. Ini admin yang bantu saya. Jadi kalau dia orang bantu tu kita pakai je lah. Dia kata suara Cik Nen, dia kata suara jauh. Bunyi bergema. Sekarang okey tak? Mudah-mudahan okey lah ya saudara. Saudara Roypa, salam dari Dungun. Ini Roypa ni dia juga kabarnya bertanding jawatan kuasa UMNO, naib ketua UMNO bahagian Dungun. Mudah-mudahan saya saudara berjaya lah. Nampaknya. Okey, saudara, itu kedudukannya dan bahawa kerajaan juga sudah pun mengumumkan pertengahan bulan nanti anak-anak muda akan dapat bantuan e-wallet. Saya pun tak tahu macam mana nak pakai. Kata ada bagi e-wallet itu, e-wallet ini saya tak tahu. Tapi mula pertengahan bulan nanti akan dapatlah e-wallet. Mungkin digunakan untuk belanja, kita nak menghadapi bulan Ramadan dan raya. Jangan kata kerajaan tu zalim. Baik, Pis. Ya. Saya nampak politik Malaysia ni nampak gayanya ya. Siapa yang jatuh dia kena. Datuk Najib bagaimana zalimnya mereka lakukan bulan puasa. Rumahnya diselongkar, dia balik daripada daripada solat tarawih. Tak sempat nak tidur, mereka lakukan. Kemudian sekarang ni Tan Sri Muhyiddin. Kabarnya lah saya tak tahu, tapi saya melihat laporan saya terima tengah hari tadi bahawa pimpinan tertinggi, mula-mula kata pimpinan tertinggi politik negara kita ni akan didakwa oleh SPRM dan banyak kita dengar ceritanya. Walaupun dia kata saya tak ambil wang satu sen pun apa semua pun, bagi saya tak mahu menuduh. Habis saya minta satu, jangan kita mengambil keputusan mengatakan dia bersalah sehinggalah mahkamah mengatakan bersalah. Saya sebab itu saya habis bila berhubung dengan kes Datuk Seri Najib, kes Datuk Seri Zahid Hamidi, saya selalu mengatakan jangan kita menjatuhkan hukuman. Kalau kita tuduh orang tu bersalah sedangkan dia tak bersalah. Begitu juga sekarang ni apa yang berlaku pada Tan Sri Muhyiddin. Ya saudara Rusdi, syabas kau, dia bagus. Saudara, jangan kita tertawakan orang yang menghadapi musibah. Ya, sila saya bagi peluang apa yang nak cakap. Ulaslah sikit habis. Anak muda, ni pandangan anak muda sekarang. Sini pertemuan dua saudara. Satu pertemuan orang tua. Orang yang warga emas dengan anak muda. Anak muda tall, dia tinggi saudara. Kalau orang kata tall and dark, dia tak dark. Dia white and handsome. White. Saya lebih gelap dari saudara. Silakan Hafiz. Gitu pandangan saya lah. Karma tu pasti tu kadang-kadang macam kita tengok apa yang menimpa Datuk Najib dia berani bersumpah tu. Berani bersumpah muabalah di dalam masjid 3 kali. 3 kali. Kalau kita ni seorang yang beragama Islam, jadi kita tak boleh main-mainkan dengan sumpah ni tu. Betul tak So, jadi Datuk Najib berani buat benda ni. Maksudnya apa? Maksudnya dia yakin dan dia pasti dia tak buat kerja tu. Sebab balasan Tuhan ni dulu zaman tok nenek saya pun kita pun dengar kan, jangan buat salah nanti Tuhan balas kat akhirat. Betul. Orang tua dulu kata. Tapi sekarang ni kita tengok balasan Allah tu cash tu. Dia on the spot dia bagi. So mungkin apa yang dilalui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ni yang dengarnya besok nak kena tahan dan sebagainya, mungkin ni satu karma tu. Saya tengah hari tadi saya dapat tahu, kawan bagi tahu. Kata telefon dia tahu tak, dia kata. Saya kata tak ada lah, macam mana pula Tan Sri Muhyiddin selalunya hari ni tak pergi ke parlimen. Dia pergi main golf, kan. Saya walaupun dia pemimpin parti Bersatu apa semua, saya tak ambil kisah. Tapi Datuk Lokman masuk, Datuk Lokman. Datuk Lokman pun nak bertanding juga Majlis tinggi Nombor 14 tu MKP. Nombor 14. Ini sahabat karib Datuk Lokman saudara. Tapi dia memilih untuk bertanding Exco Pemuda. Jadi berbalik cerita Tan Sri Muhyiddin, dia orang beritahu kat saya, dia kata dia kena tahan. Saya kata betul ke? Jangan you buat fake news. Kita ni Malaysia ni gosip politiknya macam-macam. Terlalu. Tapi bagaimanapun saya mendengar hari ini yang terbaru sekali jam 8.30 malam tadi katanya besok
dia akan dipanggil. Katanya akan dipanggil oleh SPRM. Sama ditahan ke, dipanggil ke, ataupun akan dihadap ke mahkamah pun, kita sama-sama tunggu. Betul. Saya minta satu saudara, sebelum ada keputusan, sebelum ada kenyataan resmi daripada penggubal undang-undang, daripada kuasa undang-undang, jangan kita mendahului. Macam pada seluruhlah dia. Ya. So sebab saya kata kita bukanlah berseronok tu atas musibah yang dia terima ni. Walaupun dia pemimpin parti lain. Ya, betul. Tapi bagi saya tu, bila SPRM buat siasatan dan kertas siasatan SPRM tu telah diberikan kepada pendakwa AG Chambers, maksudnya ada prima facie lah. Maksudnya ada benda yang terkait dengan undang-undang yang boleh didakwa. So jadi kalau SPRM siasat tak cukup bukti untuk mendakwa, dia tak akan serahkan kertas siasatan tu kepada Peguam Negara. So jadi kertas siasatan ni mungkin nak dilengkapkan dan ada benda-benda yang terkait dengan rasuah yang melibatkan mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun pemimpin-pemimpin Bersatu dan sebagainya. Jadi bila ada benda tu, barulah dihantar dekat Peguam Negara. So kalau tak ada, SPRM takkan hantar tu. Betul. So kita kena berfikiran orang kata terbuka menerima benda ni dan kita serahkan kepada SPRM untuk jalankan tugas dia. Tak, saya melihatlah macam Pak Chu dia kata Tan Sri Muhyiddin dia kata saksi je katanya. Tak kisahlah dia jadi saksi ke sama ada tuduhan dan sebagainya terpulang. Betul. Cuma Hafiz yang saban malam dulu saya cakap pemalas isu tentang jana wibawa. Itu memanglah saya rasa waktu itu berlaku waktu beliau menjadi Perdana Menteri, di mana projek itu sepatut diberi kepada Bumi Putra. Hafiz, tiba-tiba orang lain yang dapat. Bila dengar SPRM bawa ke mahkamah, orang yang bukan Melayu, tak pasal-pasal bukan Melayu terlibat sama, sedangkan itu digunakan jana biwawa tu untuk Bumi Putra. Sebab itu Hafiz, you anak muda Hafiz, you ada punya masa depan. Jangan, saya soalnya saudara nak buat duit, nak kaya raya, kayalah, tetapi satu pesan saya, jangan mengkhianati bangsa kita. Kalau saudara mengkhianati bangsa kita, saya rasa itu bagi saya lah, I cannot accept it lah. Saya setuju. Hafiz, saudara, itu jadi isu tentang Tan Sri Muhyiddin ni Syirun Basirun sama ada PN Sakau ke Sakau, saya tak nak menuduh saudara. Kita tunggu. Sebab itu saya agak sensitif kalau orang menuduh katanya Presiden UMNO mengatakan Presiden UMNO begitu begini. Saya rasa tak sepatutnya. Jangan sekali-kali anda menjatuhkan hukuman dan dia masih dibicarakan lagi. Jadi sekarang ni saya nak tanyalah orang Parti Bersatu macam mana. Sebab itu jangan mereka yang berada dalam Perikatan Nasional sudah-sudahlah. Bagaimana kita harus berlapang dada, kita tunggu apa yang akan berlaku di mahkamah, supaya tidak nanti saling tuduh-menuduh. Macam ni Tok, Perdana Menteri kita cakap tu waktu dia duduk dalam penjara, dia kena pukul dan sebagainya, dia boleh maafkan. Satu perkara yang dia kata dia tak boleh maafkan apabila mencuri wang rakyat. Itu prinsip Perdana Menteri yang kita dengar lah. Tadi saya dengar dia cakap dalam parlimen tadi, dia kata dia boleh maafkan orang buat dekat dia, pukul dia masa dalam tahanan. Itu kata Anwar Ibrahim lah. Betul. Dia boleh maafkan semua perkara ni, tapi satu perkara yang dia tak boleh maafkan apabila mencuri wang rakyat. Sepatutnya begitu. Dia berprinsip lah maksud saya. Macam kita melihat bagaimana perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 20 tahun 24 tahun tu. 24 tahun perjuangannya. Dia kata dia boleh dipukul, dia boleh dihina, dia boleh dibogilkan. Tapi satu saja dia kata dia tak boleh menerima kalau mengkhianati wang rakyat. Itu saja. Bagi saya kita harus berlapang dada, terpulanglah. Biarlah pihak berkuasa yang menentukan segalanya. Dan dia pun tak cakap sebarangan tu. Sebab dia Menteri Kewangan. Jadi segala dokumen tu dia ada. Dia boleh periksa dokumen tu. Jadi sebab itulah mungkin ada arahan untuk pihak berkuasa menyiasat perkara ni. Dia pun tak menuduh siapa-siapa. Kan? Kita serahkan kepada SPRM, kepada pihak polis untuk menyiasat perkara ni. Sebab apa yang pasti kita kena selamatkan wang rakyat tu. Sebab itu saya kata sekarang ni heboh dalam media sosial. Sekarang pelai-pelai kita ada yang kata tak kena tangkap lagi. Saudara Man Said dia kata Paguh tak kena tangkap lagi. Kita tak menuduh saudara. Ada pula dia kata macam Rosli Rahim dia kata si tumpuk kepanasan apa semua. Jangan kita meletakkan hukuman begitu. Kita biarlah saudara.
Sulaiman Syed tak ada masalah bagi kita. Saya cuma daripada tengah hari tadi, telefon saya tak berhenti-henti. Teman-teman menghubungi saya, bertanya khabar dan sebagainya. Kerana mungkin mereka kata, mungkin saya tahu. Saudara Awal Latif, kuih muih kalau boleh. Menu ramah, jangan harga Yahudi. Oh, itu bulan Ramadan nanti. Dekat dah. Saya bukan buat siapa, dekat-dekat Ramadan ni, saya ramai kawan-kawan kita ni akan berniaga. Jadi saya selalu pesan kepada mereka, janganlah menyusahkan rakyat. Baik, dari situ isu Tansimuddin ni kita cukup setakat itu saja. Kita tunggu besok. Apa-apa perkembangan saya akan ulas besok. Tapi saudara malam besok saya dengan Anak Najib. Besok malam. Calon naib ketua you all. Yes. Iaitu saudara Nazimuddin. Itu pun nak tanya juga pandangan dia sebagainya saudara. InsyaAllah malam besok waktu yang sama. Apa hal nak buat saya sekarang ni, sikit ada sikit tak ada, sikit ada sikit tak ada. Ini satu hal live kan ni. Ni di sini line ni kurang ya. Line setakat ni okey tu. Kata 5G, itulah 5G macam mana? Itulah tu. Ini buat kita geram ni. Hafiz. 5G pun slow lah tu Saudara Asma Ahmad, dia kata tahniah saudara Hafiz. Terima kasih. Kalau ada undi, tolong undi. Mana ada wanita mengundi Hafiz? Mata anak tu. Okey. Usai cerita Tansi, besok kita ulas lagi saudara, dan kita nak cerita tentang bagaimana Parti UMNO sendiri. Ya saudara, dan sebelum tu bagaimana masih lagi belum berhenti lagi lah percakapan mengatakan nak dijatuhkan kerajaan perpaduan ini. Saudara, saya lihat sedangkan pada tahun 2020 pemimpin agama dia waktu itu dia minta rakyat menghormati keputusan agung. Selepas Duli Yang Mulia Tuan Agong melantik Tansimuddin sebagai Perdana Menteri. Siap dia sound lagi dia kata. Dia kata siapa yang buat undi tidak percaya kepada Perdana Menteri waktu itu Tansimuddin, sama seperti tak percaya pada Agong. Tapi hari ini macam mana Hafiz? Boleh ulaskan sikit? Sebab saya kata baru 3 tahun ni, tak lama pun, dalam tempoh 3 tahun tiba-tiba katanya dia berhak untuk jatuhkan kerajaan perpaduan. Sebenarnya kerajaan ini diilhamkan oleh tadi yang Duli Yang Mulia Tuan Agong. Sila Hafiz, bagi pandangan anak muda. So bagi saya, minta maaf cakap lah tu sebab saya ni bergaul dengan bukan saja level di atas, masuklah orang di bawah, yang penjaga tepi jalannya, yang apa, rakyat marhin, semua saya bergaul. Jadi apa yang saya dengar daripada orang-orang di bawah ni, mereka ni sebenarnya tu dah muak tu. Muak bukan tahap sikit-sikit, dah muak dan marah, meluat, semua ada kat orang politik ni. Jadi stigma ni kita termasuk Layu pun orang politik. Itulah tu. Tapi saya jumpa kawan-kawan saya explain balik kat dia orang faham tu. Kadang-kadang dia orang tak faham tu. Jadi stigma meluat menyampah pada orang politik ni tu dah makin sejak kebelakangan ni semakin menebal. Jadi ini adalah salah satu benda yang saya fikirkan tak sihat. Sebab apa, orang ni dah pandang ahli politik ni macam tak ada nilai lah, macam tak ada harga dah. Walhal orang politik ni lah menentukan dasar-dasar untuk negara kita. Betul. Which is orang yang penting untuk menentukan dasar ekonominya, dasar pendidikan dan sebagainya. So jadi bila masyarakat sendiri tak boleh nak hormat orang politik, macam mana tu? Payah tu. Saya jadi bila balik pada ni, yalah kita tengok Hadi Awang, Presiden PAS yang kita katakan ulama, Tuan Guru Haji Hadi. Kita hormat, bukan tak hormat. Tapi macam mana orang muda, macam mana rakyat kat bawah nak hormat orang macam ni tu kalau boleh keluar statement macam tu? Kita berhak untuk menjatuhkan kerajaan. Aduh, betul-betul bakar darah tu. Kalau orang muda dengar aku cakap la ilaha illallah, mengucap saya tu. Betul. Saya cuma nak mendapatkan pandangan anak muda. Jadi bila saya beri live saya, bukan pandangan saya seorang saja. Ini pandangan anak muda. Pada mereka merasakan itulah gambar. Sila. Saya rasa macam mana saya nak menghormati orang yang berstatus ulama. Orang yang berstatus tuan guru. Macam mana saya nak hormati kalau kamu sendiri mengajak orang, menghasut orang untuk menjatuhkan kerajaan yang diminta ditubuhkan oleh Tuanku Agong. Ni kerajaan ni bukannya kerajaan yang dulu masa lepas PR15 Tuanku panggil Tansimuddin Yassin, panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kamu dua bergabung, kamu tak nak.
Perikatan Nasional yang tak nak. Ini orang tak faham-faham. Ini Saya orang tak faham. tiap-tiap malam saya bagi tahu sebenarnya asalnya dulu tuanku panggil Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Duduk bincang, tapi dia terus tulis tak setuju. Malah dia bertambah biadab dengan tuanku. Tuanku suruh dia tunggu. Oh, dia belah begitu Dia aja. belah macam tu je tu. Saya sebab itu kadang-kadang saudara, saya sedihlah melihat suasana politik yang sebegini. Jadi saudara tukiran hitam pun macam-macam dia tulis tu. Tuan Guru lah, Presiden Paguh lah. Jangan marah saudara tukiran hitam. Saya ada baca saya punya nota situ. Saya Kita tanya balik tu. Ya, Kita tanya balik kepada penonton kita kan, pada rakyat kita. Adakah patut seorang presiden parti PAS, parti Islam mengeluarkan kenyataan macam tu? Patut ke? Itukah contoh yang Islam nak bawa Ya. kepada orang muda? Ya. Macam tu ke? Ini saudara bercakap ni apa sebagai pemuda UMNO ke atau sebagai rakyat biasa? Saya bercakap sebagai satu pun sebagai rakyat lah. Ya, Yang kedua sebagai pemuda UMNO lah. Ya, ya. Kan? Dan sebab kalau kata pemuda, tentulah pandangan politik. Ya. Kerana saudara akan mempertahankan, macam saya jugalah. Tapi sebagai rakyat biasa, sebagai anak muda. Betul, Saya nak tanya. Tapi tu, Ya. apa yang saya cakap ni, saya jujur. Ya, Ini ya. bukan soal parti. Okey, letak tepi parti pun tak apa, saya cakap sebagai saya rakyat Malaysia. Ya, Saya ya. pun tak nak dengar pemimpin PAS bercakap macam tu. Macam mana saya nak hormat? Macam mana saya nak hormat pemimpin yang mengajak rakyat pergi buat benda yang tak bagus? Ya, ya, ya. Meruntuhkan kerajaan yang dititahkan oleh Tuanku Agong. Ya, ya, ya. Baru ya. tuan fikir sendiri. Ada otak kita boleh fikir sendiri. Sabar habis. Saya live saya ni tak boleh lah saya. Ni satu hal lagi. Bila dah tak boleh keadaan begitu, saya nampak keadaannya sukar nak diatur kampung kerajaan hari ini. Kerana bukan senang 148 sokongan di kalangan ahli parlimen. Berbeza waktu zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu dia cuma 114. Begitu juga zaman ini Datuk Seri Ismail Sabri naik presiden kita. Ya, betul. Kita jangan kita nafikan soal itu. Tapi dia juga sokongan pun dah 114, 120 begitu saja. Ini 148 bukan mudah. Kerajaan pun sudah terbentuk. Hari ini bajet pun telah dibuat. Kan? Dan hari ini cuma bagaimana you tengok apa persidangan bajet hari ini? Saya ingat bajet yang dibentangkan. Yang dibentang persidangan yang di perbahasan di kalangan ahli parlimen. Biasa tu, kalau dalam parlimen ni pembangkang akan mainkan peranan dia untuk membangkang lah. Ya, ya. Kan? Mana ada dalam sejarah kita ni, kita bentang bajet, kita bahas, pembangkang pun setuju. Tak pernah lagi lah. Tapi setakat ni baguslah kalau bangkang benda yang bagus, kita terima. Tapi kata Eyal Tompel dalam filem Anak Bapak, semalam saya cakap lagi, kalau asyik membangkang aja bila nak selesai masalah. So saya pun rasalah, saya pun kita bagi nasihat pada kerajaan, jangan ambil pot sangatlah dengan yang membangkang tak membina ni, kita jangan buang masa dengan dia orang sebenarnya. Sebab misi kerajaan perpaduan ni sangat besar. Dengan tahun ni dijangka kemerdekaan ekonominya, dengan ringgit ni jatuh, dengan harga barang ni nak naik, saya rasa lebih baik kerajaan fokus kepada benda tu lah, daripada nak layan benda-benda yang tak sepatutnya daripada pembangkang itu. Ya. Saudara Pak Chu dia kata dah lama sangatlah Tuan Guru Raja buat perkara yang sama begitu. Banyak perpecahan berlaku pada warga kita. Bagi saya Pak Chu, saya minta maaf Pak Chu, saya tak nak ulas lebih. Sebab kalau saya ulas nanti saya timbul kepada orang kata mengata ataupun mengumpat tapi lihatlah sendiri tentang hari ini di parlimen tiba-tiba saja ahli parlimen Pendang, sahabat saya Datuk Awang Hashim. Dia bekas timbalan menteri. Hari ini dah terpaksa diusir keluar daripada Dewan selama 2 hari tak boleh masuk parlimen. Bayangkanlah, sepatutnya dia berperanan, menegur. Ini cuma waktu Rafizi. Yalah, kita tahulah Rafizi pun kadang-kadang dia punya formulanya okey kan, tapi bila nak implementasinya baru dia tahu. Saya selalu bercakap, kata nak jadi kerajaan bukan mudah. Jadi pembangkang mudah. Kamu boleh mengutarakan macam-macam idea, tapi bila dah duduk di situ, jadi tentulah menghadapi kesukaran macam-macam lah saya. Tetapi masalahnya hari ini bila dia berdebat apa semua bergaduh, isunya apabila Rafizi. Saya dengar tadi, saya pun menggeleng kepala bila Rafizi mengatakan kalau nak jadi badut, tak payah dengar saya punya penjelasan, saya keluar. Dia pun bangun, dia kata tuduh saya badut semua, akhirnya berbalah. Masa di parlimen dihabiskan terbuang. Betul. Bila terbuang waktu di parlimen, katanya masa untuk rakyat. Yang sepatutnya mereka berbincang untuk rakyat. Selesaikan masalah rakyat. Ini keadaannya. Saya rasalah kecewa amat sangatlah.
dalam keadaan hari ini, suasana yang begitu, sepatutnya mereka menyantuni isu rakyat. Ni nak dalam puasa ni. KWSP tak selesai lagi. Betul. Harga barang tak turun-turun lagi. Betul. Dalam poket rakyat semakin nipis. Orang nak berniaga lagi. Orang nak berniaga lagi. Macam you, mesti kawan-kawan dia ramai lagi. Berapa ramai kawan-kawan yang tak ada pekerjaan? Ramai tu. Ha? Ramai. Yang kebanyakan sekarang ni dia orang buat ekonomi gig tu. Ekonomi gig, ya? Gig yang pergi jadi pengantar makanan. Aduh. Dan sebagainya. Kerja-kerja macam tu lah. Itu yang saya katakan. Saya tidak sanggup melihat anak-anak muda yang sealiran dengan you, yang seangkatan dengan you. Macam anak-anak saya lah. Saya akhirnya keluar daripada Menara Gading sebagai accountant, sebagai insinyur, sebagai macam-macam lah. Pakai itu, pakai ini. Tapi akhirnya start motor, bawa Grab. Kadang-kadang tergolek dalam parit. Aduh, sedih lah. Bila saya baca, tengok cerita begitu, saya geleng kepala. Apakah ini akan jadi pada generasi saya akan datang? Siapa ni? Saudara Tukiran kita. Dia kata kalau lain macam komen tu mesti isteri saya yang tolong komen. Saudara Tukiran, saya melihat bukan saya ini nak mengata Tukiran. Saya sebut Tukiran ni saya suka pergi Muar. Di Muar tu Fiz, dia ada restoran. Sedap. Restorannya adalah restoran mi rebus Muar. Ni bukan mi Bandung Mi Bandung. Udang galah dia besar, punyalah sedap. Dia warna kuning. Dia antara Muar dengan Tangkak. Lepas jambatan tu. Ataupun saya pergi ke Muar cari asam pedas. Banyak orang tak tahu asam pedas sebenarnya asalnya dia bukan orang Johor punya. Asam pedas tu asalnya daripada Melaka, Fiz. Saya baca sejarah sebab waktu bila Raja Sultan Melaka ni diusir oleh Feringgi kerana kita kalah dulu tu, dia lari pergi ke Muar. Jadi makanan istana, raja-raja suka makan asam pedas. Itulah merebaknya resipi asam pedas tu di Muar. Jadi bukan makan di Johor dia lain. Johor banyak dipengaruhi oleh masakan yang ala-ala Pakistan sikit macam nasi berani, berani gam kan. You orang mana, Fiz? Saya orang Perak tu. Orang Perak rupanya you. Orang Perak mana, Fiz? Saya lahir di Teluk Intan. Dan dibesarkan di Ipoh. Bapak Pure lah. Bapak dengan mak dua-dua orang Perak. Orang Perak, pure Perak ya? Pure Perak. Jadi bukanlah nak cakap negeri orang Perak sepatutnya 24 bahagian tu. Tolong-tolonglah Saudara Hafiz ni. Calon nombor 86. Esko Pemuda UMNO Malaysia. Mudah-mudahan. Saya mengharap begitu. Daripada Saudara Syirik, dia kata dari Muazzam Shah Pahang. Saudara Ismi, siapa meninggal Ismi? Tiba-tiba Al-Fatihah ni. Ni bekas Menteri Besar Kedah tu. Allahyarham. Syed Razak. Saya minta maaf dia. Marilah kita sama-sama sedekah ke Al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Syed Razak yang pernah memimpin UMNO dan juga Kerajaan Negeri Kedah. Sama-sama kita berdoakan agar rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Saudara Ismi, dia mengingatkan saya bila baca Fatihah saya baca begitu. Saudara, bukan saya tak menyantuni anda, saya baca satu-satu tapi bila laju sangat tu tak tempatlah saya nak baca saudara. Cuma selalu saya katakan saudara jangan lupa like, share dan subscribe. Saya kali ini bersiaran ada dua lah. Antara dua portal saudara. Saudara ya Saudara Ismi. Baik, sekarang ni cerita Awang Hashim kita ketepikanlah. Kita lupakanlah saja. Sekarang ni kita cerita tentang bagaimana UMNO ni. Tiba-tiba sekarang ni bila ada orang mengatakan bahawa UMNO apa yang saudara alami waktu perhimpunan agung UMNO itu tak sah katanya. Ada pula, saya tak tahulah, saya melihat kalau surat tu saya nampak macam tak ada rasmi surat tu yang diulas oleh calon Sungai Buloh Khairi hari ni. Boleh apa pandangan you? Macam ni lah Tok. Kita tak dengar lagi daripada secara rasminya daripada ROS. Surat tu siapa pun boleh buat Tok. Yang pertama. Yang kedua, bawah tu tak ada, kalau kita tengok tantangan nama, jawatan tak ada, apa semua tak ada. Selalunya ada bukan? Selalunya kena ada lah. Siapa yang sign surat tu, apa hak dia sign surat tu. Kan? Jadi dalam keadaan kita pemilihan ni tu macam-macam lah persepsi yang nak diberikan kepada UMNO ni sebenarnya. Ya. Jadi
bagi saya lah, kita jangan layan orang yang dah kena pecat ni tu. Kalau kita layan, kita buang masa. Jadi kita fokus pada pemilihan kita, kita fokus pada Masa pilihan raya tu, you berusaha juga menangkan dia, bukan? saya tak ni. Masa pilihan raya dulu, kawan-kawan saya kat kawasan ni tanya saya boleh menang ke KJ. Saya kata kalah. Saya kata kalah, minta maaf cakap. Sebab saya ada bacaan politik saya. Dia orang kata, tak boleh lah, dia orang boleh menang. Okay, go back dengan aku. Lepas pilihan raya kalah. Lepas tu baru saya bagi tahu kat dia orang kenapa saya kata kalah. Sebab dia Dan dia mengesahkan lagi kenapa saya kata dia kalah. Apabila seminggu sebelum buang undi tu, dia sendiri tembak kaki. Tembak kaki sendiri, tembak kaki orang lain. Ya, orang UMNO dia kaki, dia keji dan macam-macam. Untuk apa? Betul. Jadi tuan-tuan boleh fikirlah sendiri kan. Kalau saya diberi peluang macam mana dia, saya pun boleh jadi macam mana Tok kata tadi, tall, dark and handsome ke apa tadi? Doktor. Saya pun boleh jadi macam tu. Ramai Betul. lagi pemimpin yang berkaliber. Tapi tak sepatutnya maki hamun pemimpin, maki hamun UMNO dan sebagainya. Cuma sekarang ni sebab saya terlihat bahawa kenyataan resmi daripada Menteri Dalam Negeri itu jelas. Betul. Bukan? Sebenarnya mengikut di bawah Seksyen 70 ya. Akta Pertubuhan 1966 kuasa menteri lah. Betul. Kalau menteri kata boleh lah. Habis lah. Tutup buku. Tak payahlah nak dipertikaikan. Tak payah. Itu kuasa dia. Ini semua orang nak bertikai. Kenapa orang bertikaikan sekarang ni? Berartinya UMNO ni masih ada lagi orang yang disayangi oleh orang semua. Sebab tu Tok, bila kita tengok pemilihan UMNO, pemilihan parti-parti lain ni. Parti-parti lain ni pemilihan ni orang tak ambil pot sangat tu. Ya. Kan? Tapi bila parti UMNO ni, walaupun sebesar darah pun orang nak besarkan isu tu, orang nak highlight ke isu tu. Maksudnya sebenarnya mereka ni masih menyayangi UMNO tu. Jiwa raga dia tu masih lagi kat UMNO walaupun dah kena pecat, walaupun dah kena duduk kat parti lain dan sebagainya kan. Jadi jiwa dia orang ni sebenarnya masih lagi dekat UMNO. Saya nampak habis cerita. Jadi sebenarnya dia je bila KJ berulasan tu ulasan DJ lah. Dia jadi DJ. Tak payah politik lah. Tak payah. Sebab saya rasa lah apabila Menteri Dalam Negeri selalunya pegawai tu bawah menteri. Kalau menteri kata begini, pegawai kena ikut lah. Betul. Itu peraturannya. Macam mana nak asasnya macam tu. Ya. Okey, Hafiz, apa pandangan you? Ini Presiden kita bercakap. Semalam di Sabah. Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia mengatakan menjelang pemilihan UMNO 2023 katanya. Yang akan berakhir pada 11 hingga 18 Mac ni lah. Tak lama pun. Pemuda 3 hari lagi. So kita sekarang hari ni berapa bulan, Hafiz? Hari ni 7, 8 dah. Ingatkan dia lupa hari dah. 8 bulan. Tinggal 10 hari lagi berakhirlah pemilihan di peringkat Majlis Tinggi, nak naik Presiden dan sebagainya. Tapi Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menekankan. Dia kata pertama sekali jangan bawa cai. Bawa cai ni golongan-golongan saya yang perlu disokong semua. Apa pandangan you? Okey. Cai ni Dok, memang kalau kita kena jujur lah jujur kan. Cai ni memang daripada zaman dulu lagi. Sebelum zaman saya masuk tanding sebagainya memang betul. Tahu. Zaman ayu anak-anak lagi. Zaman kecil-kecil kita dah tahu dah ada papannya, ada cainya itu ini zaman sampul berjalan dan sebagainya kan. Ini realiti. Jadi apa yang saya nak bagi tahu hari ini adalah akar umbi dan juga orang bukan dalam UMNO tu sendiri tu melaung-laungkan UMNO tu perlu perubahan. Sebab apa? Dalam kepala otak rakyat ni ada stigma. Stigmanya apa? UMNO rasuah, UMNO sakau, itu politik wang dan sebagainya. Ini stigma masyarakat. Okey. Jadi macam mana kita nak ubah stigma masyarakat ni? Inilah masa dia tu. Pemilihan kali ini. Ya. Inilah masa dia, inilah pemilihan kali ini untuk kita lupakan cai ni, untuk kita lupakan sampul surat ni semua yang bergerak-gerak ni, untuk kita lupa. Jadilah pemimpin ataupun calon yang berintegriti. Sebab tu saya dalam kempen saya sering bagi tahu Wak Imah kalau saya kalah sekalipun tu, saya kalah dengan maruah. Walaupun saya kalah berintegriti. Walaupun saya kalah itu bukan sebab saya bagi orang duit untuk minta undi. Biar saya kalah bermaruah. Maruah tu lebih penting, integriti tu penting. Sebab apa? Orang cakap, UMNO kena berubah. Inilah masa dia. Zaman sekarang ni UMNO harus melakukan islah dalam kepimpinan. Saya dah bercakap dah setahun lepas lagi. Betul. UMNO mesti melakukan islah. Dan sekarang saya lihat kali ini benar-benar dilaksanakan. Tapi ada lagi tak yang sampul-sampul ni?
Dengar-dengarnya adalah tu. Ya sebab kalau ada sampul tu, sebab itu rakyat melihat jijiknya UMNO ni kerana dia orang lah. Itu cerita dia. Itu yang saya duk tegaskan. Ya. Buat iman, kalau kita tak kuat iman, ambil lah. Nak buat macam mana? Bukan saya menggalakkan tapi ingat sebab apa tu? Masa pemilihan masa Perhimpunan Agung UMNO 2022 tu kita tengok sejam ke 2 jam sebelum yang usul Presiden dengan Timbalan tu tak dipertandingkan tu, adalah satu hamba Allah ni, KJ ni, dia dah bagi statement. Dia kata jangan sokong dan sebagainya, itu gini. Lepas tu dalam masa yang sama juga sampul pun berjalan kepada perwakilan. Tapi perwakilan membuat keputusan yang sangat tepat, which is perwakilan bangun menyokong usul tu untuk tidak jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Ya, dekat dalam dewan masa tu ya. Saya ada. Ya. Maksudnya apa tu? Maksudnya walaupun ada unsur-unsur sampul ni, tapi perwakilan tetap dengan pendirian mereka. Ya. Tu nampak tak? Kat situ saya nampak satu perubahan tu. Ya. Perubahan yang cuba dilakukan oleh perwakilan. Saya percaya perwakilan dalam pemilihan kali ni pun, saya percaya kau bagilah duit pun, buatlah macam mana pun, diorang tetap dah ada pendirian diorang. Sebab diorang sendiri ni, akar umbi sendiri yang minta perubahan. Jadi kalau anda menerima juga, bila UMNO nak berubah? Ya. Saya memang, sebab saya nak tanya kat you, sebab you adalah pemain, you bertanding. Bukan? Tapi bila you melafazkan kata-kata, kalau saya menang, berterima kasih pada perwakilan yang bersidang. Berapa ramai tu, berapa ribu ni. Ramai. Dekat 91 bahagian, tengoklah. Kali dengan kalau 100 pun dah 11,000. Ya, bukan? perwakilan. Itu bukan macam dulu saja perwakilan ke Kuala Lumpur saja. Sekali peringkat daripada cawangan ke bahagian. Ya. Dan kalau saya kalah pun, saya mau jadi seorang calon yang bermaruah, yang tidak membeli. Saya lihat UMNO ni dulu yang silap besarnya kerana bila adanya sampul-sampul surat, adanya duit, adanya tawaran jawatan. Apa ini yang kata Simuddin, dia kata apa? Scheme of thing. Kau sokong aku, kau dapat GSC. Kau sokong aku, kau dapat duit. Itu masalah dia. Sebab bagi saya tu, bila benda ni berlaku, kita ni sebenarnya kena percaya. Ya. Kena percaya dengan apa? Kena percaya dengan Allah. Ya. Kadang-kadang kita tak percaya yang rezeki tu sebenarnya daripada Allah. Bukan daripada pemimpin. Pemimpin itu hanyalah perantara saja. Kan? Betul tak tu? So jadi kita kena back to basic lah. Yang mana kerja Tuhan tu kita jangan buat. Which is rezeki, kesihatan yang baik hari-hari pun rezeki tu. Betul, macam kata Syarizal Syah, dia kata beli benih ikan yang kasih makan manusia lagi baik daripada beli undi. Betul saya. Ini Syarizal hantar mesej ni. Betul. Saudara Tekiran Kitam, dia kata jangan kasih satu undi pun pada geng broker. Ada geng broker, Fiz? Ada tu. Kita dengar macam-macam lah. Macam rumus yang kita dengar. Which is ada geng-geng broker ni, dia ada tim dia. Ya. So dia nak tim-tim dia ni menang. Sekurang-kurangnya 2/3 dalam MKT tu tu. Ya. Tak, saudara cakap ni, adakah saudara yang saudara dengar ataupun dengar daripada Saudara Lokman yang tak malam cakap tu? Datuk Lokman pun bercakap juga. Saya pun bersama juga sepanjang kita pergi ke utara baru-baru ni. Ya. Pengenalan calon semua saya pun ada juga, dan kita pun dengar juga secara direct daripada perwakilan-perwakilan yang ada yang datang. Kita pun dengar juga. Kan? Kita pun dengar secara direct juga. Benda-benda yang cuba, Presiden pun sendiri cakap. Ya. Presiden sendiri pun cakap dalam ucapan dia. Dia kata pilihlah pemimpin-pemimpin yang bukan ada niat untuk menjatuhkan kerajaan. Betul. So apa maksud dia tu? Maksud dia tu sangat dalam tu. Jadi yang faham lah. Kan? Tapi saya faham lah maksud Presiden tu. Ya. Kan? Okey, Fiz. Ni nak tanya sekarang ni sebab you sebagai calon Exco Pemuda, kan? Masa Pemuda ni semalam saya dah terangkan begitu ramainya pemimpin pemuda, tapi sekarang ni ada 4 calon yang nak bertanding ni. Ya. Bukan? KP. Ketua Pemuda. Jadi saya minta pandangan you. 4 siapa mereka yang bertanding tu, Fiz? Yang pertama, yang awal sekali keluar dan announce nak bertanding, Datuk Arman lah. Datuk Arman, okey. Datuk Arman salah. Lepas tu di radio lah. You bagai Sungai Buloh, dia sebelah. Okey. Dulu kita satu kawasan, tapi bila dah pecah tu jadi Subang dengan Sungai Buloh. Okey. Datuk Arman yang kedua, Dr. Akmal Saleh, YB. Ya. Daripada Melimau. Dia Exco Kerajaan Negeri Melaka. Ya. So yang ketiga YB juga. YB Saha. Payosah. Mantan Timbalan Menteri Kewangan. Ya. Dan dia juga Ketua Penerangan Pemuda UMNO. Itu.
Dan yang keempat ni saya tak berapa kenal ni. Seremio dari Melaka juga. Macam tu saya tak berapa kenal. Jadi Melaka antara dua calon lah untuk ketua Dua pemuda. calon, ya. Boleh juga you pandang-pandangan you lah, agak-agak you lah. Masing-masing ada kelebihan lah tu. Dia tak berani nak cakap lebih ni. Sebab nanti kalau sokong Syahak, Arman tak sokong dia. Kalau sokong Arman, orang Syahak tak sokong dia. Tapi bagi saya lah, saya tampak pemuda ada sedikit lah wajah-wajah, mudah-mudahan lah. Kan? Tapi saya menantilah pemuda ni sepatutnya macam era Allahyarham Datuk Harun Idris kan. Kita menantikan hadirnya pemuda begitu. Apa pandangan you? Saya setuju. Saya sangat setuju sebab era itu pemuda ni memang sangat powerful. Ya. Dan saya tak menafikan bekas-bekas yang terbaru-terbaru yang ke belakang ni pemuda ni tidak. Tapi bagi pandangan saya, pemuda UMNO harus menjadi benteng paling depan. Ya. Bukan MKT, bukan nenek presiden, bukan presiden. Pemuda. Ya. Pertama. Dan pemuda harus menjadi popular tu. Sebab apa saya kata popular? Sebab pemuda harus tarik anak muda untuk bersama kita. Ya. Sebab kita kena ingat, umur yang 14 tahun hari ni, 5 tahun lagi akan jadi pengundi. Betul. Macam mana kita nak tackle budak yang umur 14 tahun? Apa pendedahan yang kita kena bagi? Apakah cara dia? Apakah mekanisme dia untuk kita tackle budak-budak? Sebab budak-budak ni dia tak tahu apa pasal politik. Kan? Sebab dia tak tahu apa kepentingan politik tu pada dia, pada keluarga dia, saat ini. pada negara. Saat ini. Dia tak tahu benda tu. Jadi macam mana? Inilah beban yang perlu ditanggung oleh esko-esko pemuda yang dipilih nanti. Dan bagi pendapat saya, pemuda juga kena ada satu, orang kata, satu method, method untuk kita, satu mekanisme dan method untuk kita jadikan dia sebagai satu alat untuk kita tarik balik orang muda yang dah jauh dengan UMNO itu. Ya. Sebab ini fakta tu PRU14, PRU15. Kita kalah saluran 4, 5, 6. Ini fakta. Ya. Kita tak boleh menindakkan benda ni. Jadi kita kena serius dan pemuda perlu fokus pada isu pemuda saja. Saya sebenarnya Rafiz, memang kalau cerita pasal pemuda ni memang saya cepat sebab saya rasa walaupun usia dah 67 tahun Fiz, tapi jiwa saya masih terasa-rasa sebab saya adalah produk daripada pemuda. Saya selalu mengatakan bahawa kalau nak tahu generasi akan datang, kamu lihatlah pemikiran dan budaya pemuda itu sendiri. Betul. Kalau pemuda itu lemah, generasi akan datang akan lemah. Kalau pemuda itu bijak, pemuda itu tahu menyantuni orang, budi bahasanya tinggi, maka insya-Allah generasi akan datang adalah generasi yang berbudaya. Dan paling penting sekali, kalau pemuda itu berani, tegas dalam mempertahankan bangsanya, maka insya-Allah kita akan menghadapi generasi akan datang yang kukuh jati dirinya. Itu pandangan saya lah, Fiz. Betul. Sebab tu lagi satu tu, saya tambah sikit tu. Pemuda kena fokus. Kenapa saya cakap fokus? Pemuda kena fokus pada isu pemuda saja. Saya ambil contoh. Saya tidak menafikan ketua pemuda sebelum ni bawa isu KWSP. Tapi soalan saya, mudah je. Daripada umur 18 sampai ke 40. Ini range pemuda UMNO, 18 sampai 40. Berapa persen pemuda, orang muda ni yang mencarung KWSP, yang kita nak mainkan isu KWSP untuk peratusan tu sangat rendah tu. So, jadi saya nampak benda ni kita kena fokus kepada isu orang muda. Kita kena fokus, jangan kita terkeluar landasan. So bila kita keluar landasan, skop kita jadi besar, kita susah nak cater benda tu. So, jadi saya harap kepimpinan yang baru ni, insya-Allah kalau saya terpilih, saya akan sentiasa mengingatkan supaya kita terurus kepada kepada landasan pemuda tu sendiri. Sebab saya tengok ni saya buang ali, dia kata dia rindu zaman Datuk Syed Jaafar Albar dengan ginger groupnya, zaman Datuk Arun sebagai pendesaknya. Sebab itulah mereka berani, mereka lantang dan juga berwibawa. Itu paling penting. Berani, lantang dan berwibawa. Jadi macam Datuk kata tadi, berkenaan dengan jati diri bangsa kan. Macam saya saya juga adalah Setiausaha Agung Persatuan Seniman Malaysia tu. Kesalahan apa? Persatuan Seniman Malaysia. Seniman Malaysia, okey. Semua artis dalam Malaysia ni bawah kita orang lah. Dan saya juga adalah ikon anti dadah kebangsaan tu. So jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini, contohnya hari Jumaat minggu lalu saya buat report polis
Saya panggil semua media datang buat report polis depan Balai Polis Dan Wangi berkenaan dengan filem. Tapi kalau pemuda siap report polis saya apa halnya, Fiz? Ya. Ini isu agama. Okey. Kita kena pertahankan isu agama apabila Sekali nak kacau juga dia saya. Mempelekehkan agama kita. Ya. Yang mempelekehkan itu pula adalah orang yang beragama sama dengan kita. Berkenaan dengan filem Merdeka Terbang ni tu yang tengah viral ni. Ia memesongkan akidah kita umat Islam Malaysia ni. filem yang apa nama tajuk? Saya pun tak tengok. Terbang. Ha? Mentega Terbang. Mentega Terbang. So saya pergi buat report. So jadi bukanlah kata saya ni bagus, tidak. Tapi pemuda harus menjawab isu-isu semasa ni secara cepat. Ada isu yang macam ni yang agama kena keluar, kena pergi. Dah macam kata by medan lah. Dia kata orang tua pun janganlah diabaikan. Oh tak. Saya selalu mengatakan sebagai anak muda, yang tua menyayangi yang muda. Betul, setuju. Tapi yang muda mesti menghormati yang tua. Betul. Saya suka dengan you Hafiz, sebab saya tengok 5-6 kali dalam pertemuan, you tahu menghormati kalau orang tua, hormat. Sebab itu saya katakan, ini bukan nak kempen saja. Kalau anda mendengar live saya, saudara di mana-mana pun anda berada, saya nampak ini adalah antara pimpinan-pimpinan pemuda yang perlu diketengahkan. Bukan nak bodek you, Hafiz. You bagi saya apa, air kosong saja, tak ada apa pun saudara. Tapi saya melihat bahawa saya rindukan zaman pemuda yang waktu dipimpin oleh Datuk Harun Idris. Kemudian yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemuda garang, berani, saudara. Dengan pemuda madaninya. Apa yang ada sekarang ni, masyarakat madani itu cetusan waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ketua pemuda dulu. Kemudian datang pula Datuk Seri Najib Tun Razak dengan pemuda sebagai penggeraknya. Saya ingat lagi saudara. Sebelum lepas ni apa ini Datuk Najib, datang pula Datuk Zaid Hamidi. Okey. Tapi lepas itu nampak gayanya mula melelong sikit bila saya nampak pemuda pakai kain lah. Pakai Mercedes sana sini. Akhirnya orang meluat tengok UMNO ni. Betul. Sebab itu orang kata UMNO ni parti projek. Saya harapkan saudara Hafiz bila dah duduk dalam kalau ada izin Allah SWT dapat jadi esko pemuda UMNO Malaysia, perbetulkanlah persepsi orang terhadap UMNO ni. Betul tu yang saya kata tadi. Tugas dan tanggungjawab esko-esko yang bakal dipilih ni sangat berat. Dan kita jangan seronok sebab minta maaf cakap tu dalam penggalian yang lepas, secara peribadi, kalau Datuk tanya saya, berapa orang je saya kenal line up pemuda tu? Esko pemuda tu. Saya rasa 2 orang je saya kenal. Dalam 20 orang yang dipilih tu, tak termasuk lantikan lah. 20 orang tu saya rasa 2 orang je yang saya kenal. Berarti kurang menyerlah. Sebab tu saya kata. Sebab apa tu? Sebab bila dah dapat jabatan esko, kan, pun melantik jadi pegawai khas sana, GSC sana dah lupa dah. Kena beli. Dah lupa. So itu Saudara Mahathir Hashim dia kata jangan jadi esko macam Papa Gomo ni. Saya tak salah seorang esko. Yang saya kenal dalam barisan 20 tu yang menang. Yang menang. Papa Gomo dengan ada seorang lagi. Yang tu saya tak nak sebut nama dia lah. Yang ni Papa Gomo dan juga seorang lagi tu. Saya kenal dalam barisan 20. Akhirnya apa yang berlaku? Itulah keadaannya. Kita mau tuduh lah. Kita tak mau tuduh lah. Jadi saya harap, saya sangat berharap Wak Imah kalau saya tak terpilih pun tak apa. Tapi semua saya berharap agar kepimpinan yang akan dipilih ni, 20 orang ni, kena menjadi popular. UMNO mesti ada kebangkitan, ada islah dalam kepimpinan. Bukan? Dan pemimpin mereka harus dilihat sebagai pemimpin masa depan. Khususnya pemuda lah. Sebab sekejap lagi kita nak bercakap juga secara ni. Ni ramai ni Hafiz, macam mana ni? Naik presiden UMNO macam mana? Naik presiden naik presiden. 8 orang ni. Calon-calonnya 8 orang. Jadi masing-masing pun adalah favoritism masing-masing. Ada kelebihan. Ada kelebihan. Tapi tengok macam mana bila Datuk Seri Azalina Osman sebagai the only woman tak pernah berlaku dalam sejarah UMNO. Apakah UMNO sekarang ni melakukan islah juga menerima wanita sebagai naib presidennya? Jadi bagi saya tak salah tu. Tak salah ya? Tak salah sebab kita nampak apa yang Apis ni black bag ke? Tak. Sebab Azalina ni dia black bag. Sila. Cuma saya nampak dalam siri-siri jelajah majlis pengenalan calon itu. Datuk Seri Azalina ni dapat sambutan lah. Dapat sambutan ya? Dapat sambutan. Oh, you hadir ya bersiri-siri jelajah pengenalan. Malam ni saya tak hadir. Malam ni orang buat kat Selangor kan. Yang sebelum ni semua kat Kedah apa semua saya pergilah. So saya nampak Datuk Seri Azalina ni ada magnet lah tu. Ada magnet. Ini baru kena ada magnet ya. Ini baru ada magnet. Bukan macam seorang lagi tu. Kan. Saya bagaimana dengan ini Datuk Khalid Nordin?
Khalid Nordin. So saya macam mana saya nak komen Ya. Bagi saya masing-masing tu semua, line up tu semua ada kelebihan tu Cuma terserah kepada perwakilan. Azalina ada special sikit. Sebab saya nampak Apakah kerana dia bachelor? bukan tu. Mana nak tahu saya kan? Dia bujang kan, menteri bujang. Sebab dia konsisten tu. Konsisten okey. Kalau saya letak diri saya sebagai perwakilan, saya pilih dia sebab saya nampak dia konsisten. Since kita kalah, jadi pembangkang 22 bulan, tukar Perdana Menteri jadi Muhyiddin Yassin, dia still konsisten. Tukar Yunus Nasional balik, dia still konsisten. Taat pada parti. Itu yang penting. Ya. Itu yang penting tu. Wanita macam mana? Wanita, calon ketua wanita. Calon ketua wanita. Ngeri nak bagi komen. Sekarang nak tanya, bukan saya harus supaya bila saya buat live malam-malam, mesti saya mengutip pandangan anak muda, pandangan orang tua, pandangan wanita. Saya sepatutnya malam besok saya dengan calon naib ketua pemuda. Tolong kempen untuk saya kali tu. Boleh insya-Allah. Tapi kemudian Datuk Syahrizal ada di Sabah. Saya juga nak jumpa juga dengan Kak Ani. Dua-dua ni bagi saya tak ada masalah. Sebab wanita adalah ibu pada parti kita. Dan tak sepatutnya kita mencacai mereka. Saya pun tak suka. Datuk Seri Presiden pun mengatakan jangan ada kita memburuk-burukkan sebarang calon. Kalau ada dia melanggar etika JPU. Kita tahu dah kita tak boleh memburuk-burukkan calon. Tak boleh memburukkan calon. Ya. Bersainglah secara sehat. Jadi ni ahli majlis tinggi ni ramai Esko pemuda berapa? Esko pemuda 113. Nak pakai 20 orang je. Nak pakai 20 orang aja. MKT 95. Nak pakai pun 20 orang. 25. Ya. MKT 25. 95 orang calon. Pemuda nak pakai 20 je. 113. Aduh. Tapi tahun ni kurang sikit tu. Ya, tahun yang 2018 lagi ramai pada. You pernah bertanding dulu? Tanding. Dapat nombor berapa? Yang tahun 2018 saya kalah. Kalah ya? Nombor saya 147 masa tu. Nombor calon. Kemudian? Kalah lah Ruyuk. Saya suka orang yang betul serang. Ya. Bila saya kalah lah. Nak buat macam mana? Kan? Tapi tidaklah nak mencecah orang tu tak betul. Kan? Ini kita menghormati keputusan. Tapi kali ni, pemilihan kali ni saya double up sikit lah saya punya effort ya. Saya double up sikit lah. Sebab yang tahun dulu tu saya 100% underdog ni tu. Dan tak ada cai? Tak ada, saya tak main cai-cai. Minta maaf. Dan tahun dulu ada masuk cai, orang-orang yang menang tu abaknya? Mesti ada lah. Sekarang tak ada cai? Sekarang saya tak masuk cai mana-mana. Saya kira bukanlah calon swasta. Orang ni dia kata, kau ni calon swasta ni. Bukan masalah swasta ke. Tak tu. Cuma isu dia memang kita tak ada lah cai-cai tu. Ya. Kan? Kita hanyalah, orang kata apa, berjuang macam ni lah. Tapi dia orang kata you ni artis macam mana? Memang betul tu. You berlakon ke? Saya berlakon. You berlakon filem apa tu? Sekarang filem saya tengah main kat wayang ni. Filem apa? Coast Guard. Ops Halang. Siapa punya producer? Produce Alizari Production dengan Flying Deals. You berlakon dengan siapa? Ni dengan Syarul Rizwan, dengan Sabri Yunus, ramailah berlakon cerita aksi lah tu. Yang itu yang terbaru lah daripada saya. Tapi saya dah tak berlakon lama. Cerita tu pun saya syuting 2019. Setara rupanya calon Esko kali ni artis. Saya tak tahu, cuma ada bagi tahu saudara Banderwell dia kata ini artis ni, dia kata. Okay, saya wakil artis lah tu. Dalam UMNO ni tu kena ada juga seorang supaya saya boleh menyuarakan apa dia masalah seni negara. Seni ni dalam kepimpinan. Ya. Tapi tidak lari daripada perjuangan demi agama, bangsa, tanah air. Itu yang paling penting. Sebab tu saya pergi buat report pasal filem tu. Kita Merdeka Terbang tu sebab saya juga adalah Setiausaha Agung Seniman. Saya kena mempertahankan. Tak, saya tak tahu juga bila pelai-pelai kita beritahu. Saudara Osama dia kata semoga calon-calon semua senyum selalu. Berjuang untuk parti UMNO dan sebaiknya, bukan kerana tamatkan kuasa. Senyum dah ni, pangkah jangan lupa 86. Saya Osama Sarafis dia kata senyum juga, pangkah jangan lupa, dia kata calon 86. Kalau lupa nak pangkah tak ada dah juga. Tak ada juga. Guyup juga ya. Saya lihat Saudara Hafiz ni dia orang mengenal diri. Sampai boleh-boleh kita berjenaka, kita ketawa. Dan saya lihat bagaimana dengan Datuk Lokman Adam macam mana? Datuk Lokman Adam calon nombor 14. Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Terpahat di hatimu ya? Tak tu sebab pada 2018 tu pemilihan. Datuk Lokman menang top 10. Dia menang top 10.
Nombor 9 tu. Tapi akhirnya dipecat pula dah. Biasalah tu. Ini perjuangan lah. Ada yang tak kena. Ya, normal lah kan nak buat macam mana. Tapi, apa yang penting yang kita boleh ikut adalah, walaupun dipecat tu, tapi tetap mempertahankan UMNO. Yalah, Saudara Bukan Azmi. macam kawan-kawan kita yang lain ni. Betul, Kena betul, pecat kau hentam. Tapi kau cakap kau sayang UMNO. Macam mana? Tak relevan langsung. Oh, Cak- saya sayang UMNO. Dah kena, saya sayang UMNO, saya parti man. Tapi kalau dia kena pecat sekalipun, kalau dia kata dia sayang UMNO, Macam Datuk Lokman merayulah. Datuk Lokman 9 kali tulis surat kat Presiden. 9 kali 9 kali tu. Lepas 19 bulan baru diterima balik jadi ahli biasa. Baru-baru ni sebelum pemilihan baru diterima balik menjadi ahli dibatalkan pemecatan tu. Jadi ahli lama balik. Saudara Mahathir Hashim dia kata yang kalah wajib menyantuni yang menang. Betul. Ini Saudara Hafiz, mana pada yang menang-menang lah, bukan? Menang-menang lah, kan? Itu demokrasi kita, bukan? Betul. Ada wanita lah Hafiz. Wanita. Saudara Saadiah Jelani. Dia kata Hafiz, good luck. Terima kasih. Itu saya kata saya, ini calon white, tall and handsome. Mudah-mudahan lah kali ini. Saya ucapkan selamat berusaha untuk saudara 2 hari lagi 3 hari lagi. 2 hari lagi lah kempen. Teruskanlah usaha saudara, mudah-mudahan. Saudara saya cakap terus terang, saya memilih orang sebab saya perhati dia punya perjuangannya, walaupun alirannya banyak tumpu pada aliran seni, tetapi dia adalah perjuangan demi agama bangsa tanah air. Saya bagi peluang lah Hafiz untuk cakap sepatah dua kata untuk kempen diri. Sila Hafiz. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Ya. sudi panggil saya untuk live dengan Datuk ni. Ya. Kalau saya buat live sendiri tak dapat 1.5 ni tadi. Ya. Kan tak dapat. Tak sini ni, Facebook. Ini Yang ni TikTok kan? TikTok 4 point berapa tu? 4.1. 1 like dah. So kalau saya buat live ni tak dapat view banyak macam ni. Kan? Jadi saya pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Datuk kerana sudi lah jemput saya untuk live bersama-sama hari ni. Dan kepada yang menonton ni, saya yakin yang ramai-ramai menonton ni Tok, ada juga perwakilan yang terselit dalam ni, perwakilan pemuda. So saya harap kawan-kawan perwakilan pemuda UMNO di seluruh negara, Puan Imah yang menonton ni pun memberi saya peluang untuk saya berkhidmat untuk penggal kali ini sebagai Exco Pemuda UMNO Malaysia. Nombor calon 86. Ingat keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, aku mesti selamat. Perwakilan sayap pemuda hari ini, aku nak undi calon nombor 86. Itu je. Amin. White, tall and handsome. White, tall and handsome. Betul-betul. Dan kepada yang tak ada undi tu, kepada macam tadi sahabat kita, kakak-kakak, makcik-makcik yang tak ada undi, pakcik-pakcik yang tak ada undi untuk saya tu, mohon doa. Doa tu penting untuk saya juga. Bukan kata perwakilan yang undi je penting, tapi doa tu pun penting. Doa juga restu. untuk saya. Restu. Walaupun bukan daripada mak bapak saya, tapi daripada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, sangat penting bagi saya. So, itulah tu. Okey, saya begitu dalam masa 1 jam kita berbual, itulah keadaannya. Jangan lupa malam besok saya akan berinteraksi pula dengan, sebab sekarang musim pemilihan, dengan anak kepada Datuk Seri Najib, cucu kepada Datuk Razak, iaitu Datuk Hafizuddin. Calon apa? Calon Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Nombor berapa? Nombor saya tak ingat. Nombor dia. Nombor calon dia saya tak ingat. Nombor 2. Masih belum lihat hati lagi ke atau macam mana? Tak, sebab saya terlalu fokus untuk saya ni tu. Okey. Yang tahun lepas tu dah oyuk. Tahun ni. Okey, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.